Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Boleh dengar suara cikgu tak? Boleh cikgu. Okey, clear. Okey. Jadi hari ni kita sambung kelas kita, okey? Sambung subtopik yang sama untuk bahagian yang kedua, okey? Bahagian yang kedua. Okey, jadi untuk bahagian kedua ni, okey, sama juga dia bercerita tentang daya paduan. Okey, cuma ada tambahan lagi sedikit. Okay, jadi kita akan tengok. Kemudian hari ini kena buat latihan dalam buku. Okey, latihan dalam buku. Okey. Jadi kalau sekejap lagi siapa-siapa ada soalan boleh buka mic ataupun type dekat message. Okey, cikgu guna skrin komputer ni satu je laptop ni. Biasanya cikgu guna dua. Jadi guna dua tu cikgu boleh alert sikit lah. Okey, ada message ke, cikgu boleh alert sikit. Jadi kalau ini cikgu tak nampak lah. Bila cikgu mengajar, cikgu akan guna PowerPoint. Jadi cikgu tak nampak message, nanti cikgu serang selilah tengok nanti. Okey, kalau ada pertanyaan. Okey, jadi kita akan teruskan. Okey, kita tengok objektif untuk hari ini pula. Okey, untuk hari ini, jadi semalam sebenarnya kita dah settle. Okey, kita dah settle untuk tengok daya paduan. Okey, daya paduan ni, yang mana kalau daya paduan ni hasil tambah dua daya atau lebih, okey, dalam satah yang sama. Okey, contohnya F. Okey, contohnya F paduan. P ni paduan. Okey, bersamaan dengan F1 tambah dengan F2. Okey, daya paduan. Okey, contohnya kalau ada satu objek, okey, duduk pada satu satah. Okey, dua daya yang kita tengok pada paksi X pada paksi X ke depan, okey, dengan ke belakang. F1, F2. Okey, jadi dalam kes ni kita pertimbangkan, okey, kita pertimbangkan negatif dengan positif. Okey, sebab daya okey adalah kuantiti okey vektor. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kuantiti vektor? Okey, kuantiti vektor ni dia ada arah. Okey, maksudnya ada direction. Okey, ada arah. Okey, arah dia macam mana? Vektor dia macam mana? Okey, untuk kes ni kita pertimbangkan. Okey, kita melihat kepada paksi. Okey, paksi Y, paksi X. Okey, kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif untuk paksi Y, ke bawah negatif. Okey, kita pertimbangkan simbol positif dengan negatif ni menunjukkan arah. Okey, menunjukkan arah. Jadi bila kita dapat jawapan, okey, tengok jawapan kalau dapat negatif ke kiri ataupun ke bawah. Okey, kalau kes ni kita tengok ni, kita hanya tengok satu objek mendatar pada paksi X. Okey, nanti hari ni kita tengok, okey, kita tengok semua daya yang bertindak ke atas satu objek. Okey, jadi hari ni semalam kita dah settle. Okey, yang pertama menentukan daya paduan kita dah tengok dah semalam. 1, 2, 3. Okey, yang ini je belum. Yang ini lukisan berskala kaedah bersenjak antara satu sama lain. Yang ni belum. Ini kita belum semalam. Okey, lepas tu kita berkomunikasi tentang daya paduan. Okey, daya paduan apabila objek berada dalam keadaan pegun. Yang ini kita nak tengok ni hari ni. Okey, kita nak tengok ini.
tentang daya paduan objek dalam keadaan pegun. Okey, keadaan pegun. Ni dah tengok ke semalam? Bergerak dengan laju seragam. Yang ni pun dah tengok ni semalam ni. Okey, menyelesaikan masalah pecutan. Yang ni belum lagi hari ni ni. Okey, kita tengok hari ini. Okey. Jadi untuk semalam, siri 1 semalam bahagian 1 ada dekat YouTube lah. Pergi channel cikgu. Okey, boleh tengok balik lah. Tengok balik penerangan kelas kita semalam. Okey, jadi kita sambung hari ni untuk bahagian yang kedua. Boleh rujuk buku teks muka surat 2 hingga muka surat 12. Okey, muka surat 2 hingga muka surat 12. Okey, kita tengok situasi. Okey, untuk yang ni boleh buka buku teks. Siapa yang dah dapat buku teks? Buku teks. Buku teks muka surat 8. Okey, buku teks muka surat 8. Okey, kita lihat daya paduan. Okey, daya paduan. Okey, daya paduan pada objek dalam pelbagai keadaan gerakan. Keadaan gerakan. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, rajah 1.3 ni, tengok buku. Okey, gambar rajah jasad bebas. Ini kita panggil gambar rajah jasad bebas. Jasad bebas ni dia ada error anak panah ni. Okey, dia ada anak panah ni. Okey, ada anak panah. Ada objek, ada anak panah. So, itu adalah gambar rajah jasad bebas. Dalam exam, kalau soalan dia tanya, okey, sila lukis jasad bebas. Okey, bagi objek di atas. Jadi, kena lukis ni lah. Okey, ini contoh buku. Okey, buku duduk atas meja. Kita tengok buku tu macam tu. Dia duduk diam saja, pegun saja. Okey, kalau dalam keadaan objek tu dalam keadaan pegun, tidak semestinya objek tu tidak ada jisim. Tidak ada berat. Okey. Kejap ada panggil telefon. Hello. Ada Kak. Kat bilik guru. Mai turun ke out. Okey. Sekarang ni ada kelas 8.30 baru habis. Okey. Okey, kita sambung. Okey, kita tengok ni buku ni. Okey, buku jadi dua daya yang bertindak. Yang pertama ni W. W ni adalah berat. Okey, yang mana berat? W bersamaan dengan mg. Okey, ataupun M ni kita adalah jisim. Okey, jisim. Yang G ni pula adalah gravity. Okey, gravity. Okey, gravity adalah dia constant iaitu 9.81 meter per saat kuasa 2. Okey, jadi untuk satu buku objek yang pegun yang berada pada permukaan, okey, yang pertama W mesti ada jisim. Darab graviti mesti ada nilai tertentu. Tetapi pada masa sama, okey, ni pada Pak CY atas dengan bawah ni Pak CY. Okey, ada berat buku dan satu lagi R. R ni tindak balas normal daripada meja. Kalau kita berdiri, okey, atas dekat rumah ni, berdiri dekat lantai, tindak balas normal, okey, daripada lantai ke atas kita. Sebab tu kita duduk pegung sahaja. Contoh kita duduk, okey, lukis orang lidi je. Okey, duduk atas lantai. Okey. Duduk atas lantai, jadi dua. Okey, yang pertama yang bertindak ke bawah adalah W. Okey, berat. Okey, contohnya, okey, jisim adalah 50 kilogram. Okey, 50 kilogram. Jadi W
Kalau kita nak cari berat 50 darab dengan 9.81, ini adalah graviti. Okey, graviti. Nanti kita akan dapat nilai berat orang tersebut. Okey, pada masa yang sama, tindak balas normal ke atas orang ini daripada lantai, okey, ke atas, anak panah kita lukis ke atas, okey, iaitu R. Okey, R. Jadi daya bersih, daya paduan FP paduan, okey, kalau ikutkan adalah R tambah dengan W. Okey, jadi R sebab W ni ke bawah tolak W. Jadi R ni nilai dia, magnitude dia bergantung kepada nilai W. Okey, kalau 500 Newton, R pun 500 Newton. Kalau W ni 600 Newton, R pun 600. Contoh kita ambil 500. Okey, 500 tolak, sekejap, okey, 500, jadi kita akan dapat kosong Newton. Daya paduan sama dengan kosong, objek itu pegun. Okey, pegun. Jadi buku teks kita yang duduk diam dekat lantai, maksudnya tak ada daya paduan bersih dia adalah kosong Newton. Jadi pegun. Okey, pegun. Okey, itu bagi duduk macam mendatar. Kita tengok pula, okey, objek yang kedua pada rajah 1.4. Okey, 1.4. Okey, yang pertama ada berat objek. Okey, W sama dengan mg. Yang ni kan. Tindak balas normal. Okey, tengok tindak balas normal. Ni R. Ni lantai ni. Tapi dia condong. Okey, condong. Okey, condong. Kemudian tindak balas normal daripada penahan. Ni tindak balas normal. Yang ini kalau kita ni paksi macam ni, okey, daripada lantai sebab ni condong kan. Yang ni sebab lantai ni ada penahan, jadi ada daya normal disebabkan penahan ni. Sebab tu objek beg ni tidak bergerak. Okey, tidak bergerak. Nanti kita akan tengok kalau condong ni macam mana kita nak kira. Okey. Jadi ini pun sama, ada tindak balas normal. Okey, dua arah. Satu daripada bawah. Okey, ini daripada bawah. Tindak balas normal. Satu lagi daripada sini. Sebab tu objek tidak bergerak. Kalau penahan ini tak ada, objek ni dia akan terus jatuh dah. Okey, sebab tidak ada tindak balas normal. Tindak balas normal ni bergantung kepada berat objek. Okey, itu situasi yang kedua. Okey, kita sambung. Okey, situasi yang ketiga, kita tengok buku teks muka surat yang sama, muka surat 8. Apabila mempertimbangkan kesan daya, okey. Apabila mempertimbangkan kesan daya paduan. Daya paduan ingat dia sama juga daya paduan ni. Daya paduan. Okey. Sama juga dengan daya bersih. Okey, sama juga dengan daya bersih. Bersih kita tolak bersih. Sama juga kalau orang kerja dia dapat duit, gaji, dia tolak rumah, tolak kereta, last kali tinggal berapa duit. Itulah gaji bersih. Okey, gaji bersih. Okey. Jadi ini kesan daya, okey, paduan ke atas suatu objek. Okey, gambar rajah jasad bebas. Sebab ada anak panah ni, itu adalah rajah ataupun gambar rajah jasad bebas. Okey, bagi jasad itu sahaja yang perlu dilukis. Okey, yang perlu dilukis. Okey, rajah ni, gambar ni tunjukkan dua contoh, ada dua ni. Dua contoh gambar rajah jasad bebas bagi trailer dan roket yang bergerak. Dua-dua ni bergerak. Okey, kita tengok arah gerakan. Okey, bergerak ke arah ke kanan. Objek yang kedua, okey, roket ni naik ke atas. Okey. Tindak balas normal. Tengok tindak balas normal. Yang pertama objek ni, okey, dia ada berat. Okey, berat dia adalah bertindak ke bawah. Kenapa bawah? Sebab ditarik oleh daya graviti. W sama dengan mg.
G ditarik oleh graviti ke bawah. Sebab tu dia menghala ke bawah. Okey, semua objek di permukaan bumi ditarik ke bawah. Okey, ke pusat bumi. Okey, daya tarikan graviti. Okey, jadi bila ada berat ke bawah, okey, tindak balas normal ke atas. Okey, ini tindak balas normal ke atas. Okey, daripada lantai ni lah. Okey, daripada tanah. Jadi bergantung pada berat trailer. Okay, kalau berat trailer ni 5,000 Newton, atas pun sama 5,000 Newton. Jadi trailer tu dia hanya dia duduk constant dekat situ. Dia tak jatuh ke bawah, tak naik atas. Okay. Pada masa sama itu paksi Y. Kita pergi paksi X. Okay, ke depan ada pergerakan. Daya yang bertindak adalah daya tarikan lah. Ni untuk objek ni Ni sekarang ni kita pergi trailer ni, tapi kita pergi objek yang belakang Objek yang belakang, daya tarikan oleh trailer ni. Okey, ke depan, daya tarikan. Pada masa sama, dia ada ke belakang juga, iaitu daya geseran. Ke belakang daya geseran. Geseran oleh tayar ni lah. Okey, tayar ni ada geseran. Okey, cuma daya bersih dia adalah, ataupun daya panduan dia ke kanan, sebab dia dah bergerak. Yang ni lebih besar daya dia. Okey, lebih besar. Okey, objek yang pertama. Objek yang kedua, okey, bergerak ke atas. Rintangan udara ke bawah. Okey, ke atas. Bergerak ke atas, ke bawah adalah okey, rintangan udara dan pada masa sama berat objek. Okey, ada dua ni. Ni kan, satu, ada dua. Ni tulis ni. Ada satu, ada dua daya yang bertindak ke bawah. Okey, yang ke atas ni ada satu sahaja. Okey, tujahan oleh enjin roket. Okey, ke bawah ada dua daya. Satu rintangan, satu lagi berat. Okey. Jadi hasil tambah dua ni kena tambah dua ni. Walaupun nilai negatif, okey, untuk dapatkan daya bersih dia, daya paduan dia, okey, jadi tujahan ni tolak dengan hasil tambah dua ni. Okey. Nanti kita akan dapat nilai positif sebab dia bergerak ke atas. Okey, bergerak ke atas. Okey, boleh faham setakat ini daya paduan kita pergi ke semua arah, okey, pada paksi X dan paksi Y. Kiri kanan, atas dan bawah. Okey, cikgu tengok chat. Okey, tak ada. Okey, setakat ni kehadiran 25 orang. Okey. Tahniah. Okey, kalau tak ada soalan kita sambung. Okey. Kita sambung. Okey, sekarang kita pergi kepada hukum gerakan Newton yang pertama. Yang kedua. Okey, yang kedua. Boleh diungkapkan sebagai F bersamaan dengan MA. Daya. Okey, F bersamaan dengan MA. Tak apa, kita tengok dulu statement ni. Okey, jika suatu objek mengalami beberapa daya pada satu masa, okey, F ni force daya mewakili daya paduan. Jadi F ni mewakili daya paduan ke atas objek itu. Okey, jadi rajah dekat bawah nanti akan menunjukkan. Okey, sepatutnya ni tak payah ni. Sekejap cikgu delete yang ni. Kita pergi yang ni. Okey, ni daya paduan. Okey, jika suatu objek mengalami beberapa daya, okey, beberapa daya dalam satu masa, okey, F mewakili daya paduan okey ke atas objek itu. Okey, kita tengok formula ni, formula. Okey, cikgu besarkan iaitu F bersamaan MA. Okey, apa dia ni formula ni? Okey, jadi ni force. Dia bagi tahu sini adalah ini adalah daya paduan. Okey, daya paduan. M ni adalah G-SIM. Okey, kalau G-SIM unit dia adalah kg. Unit SI dia daya paduan N Newton. Okey, kemudian A ni adalah pecutan. Okey, pecutan ni maksudnya ada pergerakan objek tu. Okey, pecutan. Unit dia meter per saat kuasa 2. Okey, statement dia dekat sini, maksudnya F ni sebagai daya paduan. Contohnya, KISS. Kalau objek, kita ada satu objek,
Okey, ke depan, ke belakang. Okey, F paduan adalah F1 tambah dengan F2. Contoh ini F1, sini F2. Jadi F1 ni sebelah kiri jadi negatif lah kan. Nanti kita masukkan negatif lah. Jadi F paduan ni sama juga dengan MA. Okey, sama juga MA. Jadi F ni juga sama juga MA. Kita boleh ganti macam ni. MA sama dengan F1 tambah dengan F2. Sebab F ni dia kata sama juga dengan MA. Formula ni. Okey, jadi kita boleh tukar dekat sini. Kedudukan F sama dengan MA ni dekat sini. Bukan dekat sini, bukan dekat sini. Okey, jadi objek tu dia bergerak. Contohnya bergerak ke arah kanan. Pecutan, ada pecutan. So kita boleh masukkan F paduan juga bersamaan dengan MA. Itu yang dimaksudkan dengan statement tadi. Okey, F bersamaan MA. Okey, jadi kita akan tengok situasi yang berkaitan dengan pergerakan bagi objek. Okey, yang ada pecutan. Okey, kita teruskan. Tak ada soalan. Okey, kita tengok ada 3 situasi. Okey, yang pertama, kereta ni kereta. Kalau tengok tu kereta perdua Alza, okey, kereta Alza. Okey, berat kereta, okey, tindak balas nombor R. Okey, jadi dekat sini W ke bawah adalah berat kereta, R ni tindak balas. Okey, dekat sini halaju dia halaju V sama dengan kosong. Okey, pecutan pun kosong, daya paduan pun kosong. Maksudnya pegun. Okey, ni dia duduk diam. Okey, kereta ni duduk diam saja, pegun. Okey, situasi yang kedua, okey, halaju adalah mala dan tidak berubah. Okey, constant halaju. Contoh halaju adalah halaju V, simbol dia kan. Contoh cikgu ambil 100 meter per saat. Okey, contoh. Okey, pecutan dia kosong. Bila constant tidak ada pecutan. Sebab formula pecutan A bersamaan dengan V halaju akhir tolak dengan halaju awal bahagi dengan masa. Okey, bahagi masa. Jadi kedua-dua, okey, jadi kita akan dapat sini kosong. Okey, sebab dia tidak halaju tidak berubah. Okey, halaju tidak berubah. Daya paduan dia kosong. Okey, tengok dalam kes ni kenapa cikgu daya paduan dia kosong tetapi kereta ni bergerak. Okey, kalau kita tengok, okey, ni tindak balas nombor W. T ni tujahan oleh enjin. Okey, jadi FR ni daya geseran, R ni resistan. Okey, R ni resistan. Okey, resistan rintangan. Okey, jadi ini adalah rintangan oleh geseran, daya geseran. Okey. Jadi kenapa daya paduan dia kosong? Sebab pecutan dia kosong. Kan tadi daya paduan F sama juga dengan MA. Okey, F paduan kan. Jadi A ni kosong. Bila kosong, benda apa-apa darab dengan kosong akan dapat kosong. Dia bergerak tetapi okey, daya paduan dia kosong. Okey, daya paduan dia kosong. Okey. Situasi yang ketiga, okey, pecutan seragam. Halaju semakin bertambah. Daripada 100 naik kepada 200. Contohnya kan. Okey. U. Halaju awal contohnya 100 meter per saat. Dia pergi kepada halaju akhir. Okey, contohnya 200 meter per saat. Okey. Dekat sini pecutan dia bukan kosong. Ni simbol ni bukan kosong. Okey, maksudnya ada nilai. Jadi daya panduan pun sama bukan kosong. Okey, bukan kosong. Okey, jadi berat kereta sama juga dengan tindak balas nombor. Okey, tujahan enjin lebih besar. Tengok tujahan enjin ni lebih besar daripada seretan. Okey, jadi daya paduan dia adalah T tolak FR. Tolak ni sebenarnya tambah. F bersamaan, okey, kita tengok ni F paduan bersamaan dengan T tambah dengan FR. Ini formula asal dia. Okey. Kemudian T sebab FR ke belakang tolak FR. Okey. Jadi kita akan dapat nilai bukan kosong Newton. Okey. Objek kereta ni bergerak.
Okey. Boleh setakat ini kelas? Boleh cikgu. Boleh. Alhamdulillah. Bina Isa Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kadang-kadang ni cikgu tengok macam ada lag sikit Ada lag. Suara cikgu pun mungkin lag sikit. Jadi sangkut-sangkut boleh tengok pula. Nanti cikgu upload. Lepas settle ni cikgu upload dekat YouTube lah. Okey, upload dekat YouTube. Nanti sebab cikgu tengok ni sebab bila buat dekat sekolah ni dia gangguan sikit. Gangguan internet sikit. Okey, kita sambung. Okey, tengok. Sekarang kita pergi kepada menyelesaikan masalah yang melibatkan daya paduan jisim pecutan suatu objek. Jadi cikgu terus rujuk kepada contoh dalam buku teks sahaja. Supaya lepas ni nak ulang kaji tengok contoh boleh faham. Okey, kita akan melihat kepada contoh dalam buku teks. Okey, contoh dalam buku teks. Okey. Soalan yang pertama, okey. Setiap soalan ni bila kita jumpa soalan kita kena highlightkan perkara yang penting, nilai yang penting, okey, ataupun statement yang penting supaya kita dapat membantu kita untuk selesaikan masalah. Okey. Rajah dekat bawah ni menunjukkan sebiji buah kelapa. Oh, jatuh buah kelapa ni jatuh. Okey, jisim dia 2 kg. Ni jisim. Jadi biasa penyelesaian kita kena tulislah M sama dengan 2 kg. Okey, contoh mana-manalah. Okey, sama dengan 2 kg. Sedang jatuh dengan pecutan. Pecutan 9 meter per saat kuasa 2. Okey, S kuasa 2. Okey, jadi ada 4 soalan dekat sini. Pertama dia suruh lakar. Okey, lakar lah kalau lukis guna-guna pembaris kan. Okey, jadi dekat sini kena lakar jasad bebas bagi buah kelapa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, hitungkan daya paduan. Okey. Sama juga pada soalan kita highlight. Okey. Tengok apa kehendak soalan tu. Ini kita nak tahu kehendak soalan jadi kita highlight supaya kita tidak tersasar bila menulis jawapan. Ini penting pada kertas 2. Okey, kertas 2 ni masa kita karang esei, kadang-kadang esei kita duduk karang-karang tiba-tiba melencong ke fakta yang lain, tidak berkaitan dengan soalan. Okey, jadi penting untuk kita highlight supaya semasa kita menulis jawapan, kita rujuk juga soalan, kita tengok highlight yang kita highlight tu, nak soalan macam ni dia tanya. Jadi tak melalut ataupun melencong kepada fakta ataupun teori konsep yang lain. Okey, jadi yang kedua ni, soalan yang kedua dia minta kita cari daya paduan. Okey, yang ketiga arah daya paduan pula. Arah daya paduan. Yang keempat, berapakah magnitude rintangan udara? Okey, bila dia sebut magnitude, sebenarnya dia nak nilai. Okey, magnitude ni adalah nilai. Sebab kuantiti fizik, bila kita dapat jawapan, contohnya kan, contohnya, okey, contoh pecutan tadi A. Allah tak nampak. Tak nampak warna hijau. Kita kena pergi warna merah juga. Okey. Pecutan A bersamaan dengan 9 meter per saat kuasa 2. Okey, jadi 9 ni sebenarnya adalah kita panggil magnitude. Okey, magnitude. Yang belakang ni kita panggil unit. Jadi kuantiti fizik ni dia mesti bersama magnitude dengan unit, mesti bersama-sama. Okey. Jadi sebenarnya soalan yang keempat ni dia suruh kita cari nilai. Berapakah rintangan udara? Objek turun ke bawah ni dia ada rintangan. Ni kan, ada rintangan udara. Jadi dia suruh cari rintangan udara. Jadi kalau kita nak cari rintangan udara, kita kena cari daya paduan. Ni, jumlah daya paduan dulu, baru kita boleh tolak. Okey, kita pergi soalan satu persatu. Okey, soalan A. Daya yang bertindak. Okey, ke atas buah kelapa. Jadi buah kelapa ni jatuh ke bawah. Jadi bila objek ke bawah, sebenarnya apa-apa objek di permukaan bumi, okey, di permukaan bumi ada daya yang bertindak ke bawah iaitu W automatik, berat. Okey, yang kedua tengok kalau dia jatuh ke bawah, atas ni rintangan udara.
Okey, dia tak ada geseran lain, dia hanya ada rintangan udara ataupun geseran udara. Rintangan ni, okey, ataupun geseran udara. Ini adalah daya yang melawan pada ni, okey, ke atas. Okey, ni bukan tindak balas normal. Tindak balas normal ni kalau objek tu duduk di atas permukaan. Itu baru tindak balas normal. Okey, jadi soalan A kita dah selesaikan. Bukan dah selesaikan, kita dah tengok. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan kedua dalam buku teks ni dia cuba bantu kita, okey, macam mana kita nak selesaikan masalah, nak cari jawapan. Apa soalan yang kedua? Soalan kedua ni hitungkan daya paduan. Maksudnya memerlukan pengiraan. Kita kena kira selesaikan masalah. Kena ada formula. Okey? Jadi yang pertama kena pasti masalah. Okey, masalah. Sebenarnya masalah tu pada soalan yang pertama, kita tengok objek ni pada masa yang sama ada arah ke satu lagi kat bawah ni iaitu pecutan. Sama dengan 9 meter per saat. Okey? Ada pecutan. Ada dua daya lah. 1, 2. Okey? Okey. Kemudian, yang kedua, kena pasti maklumat yang diberikan. Jadi, maklumat yang diberikan, okey, maklumat yang diberikan jisim, buah kelapa, pecutan buah kelapa. Okey. Yang ketiga, kena pastikan formula yang boleh digunakan. Sebab dia suruh cari daya paduan, kita terus boleh guna formula F bersamaan dengan MA. A pecutan, nilai dah ada. F ni F paduan. Jisim pun dah ada. Okey, dia senang je. Okey. Kemudian, menyelesaikan rumus, kita dah menyelesaikan masalah secara numerical. Okey, secara nombor, pergantian. Okey, jadi F bersamaan dengan MA. Sebab hukum Newton kedua, F sama dengan MA ni, F ni adalah F paduan. Okey, jadi jisim objek kita dah dapat tadi 2 kg. Okey, kemudian darab dengan 9. Okey, 9 ni adalah pecutan. Dah ada nilai, ganti saja kita dapat daya panduan dia 18 Newton. Okey, sesenang A, B, C dan D. Okey, macam tu. Terus dapat jawapan. Okey, formula F bersamaan dengan MA. Okey, ini menurut hukum Newton yang kedua. Okey, F bersamaan dengan MA. Okey, soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga dia tanya situ, nyatakan arah daya paduan. Okey. Okey, arah daya paduan. Okey, buah kelapa memecut ke bawah. Okey, maka arah paduan dia adalah ke bawah. Kita tengok gambar ni, dia jatuh ke bawah. So itulah daya panduan dia. Okey, sebab daya paduan ni kita nak cari arah gerakan dia ke mana. Okey, kalau soalan yang semalam kita tambah jisim, kita tolak, kita dapat nilai yang lebih positif, jadi ke arah kanan. Kalau negatif, arah kiri. Okey. Jadi dekat sini dia jatuh ke bawah. Situasi dia mudah saja, jatuh ke bawah. Jadi daya paduan dia adalah arah bawah. Okey, soalan yang keempat, berapakah magnitud rintangan udara? Kita nak cari nilai rintangan udara. Okey, daya paduan tadi kita dah dapat. Okey, daya paduan tadi kita dah dapat. Daya paduan kita dapat tadi adalah 18 Newton. Okey, jadi kumpulkan semua maklumat. Okey, maklumat yang kita ada 1, 2, okey, satu lagi daya paduan lah 18 Newton. Okey, jadi objek buah kelapa ni dia jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Okey, kita tengok daya dulu. Leraian daya dulu. Yang ke bawah ni W, yang ke atas ni adalah R. Okey, pecutan dia ke bawah. Pecutan. Okey, jadi pecutan ke bawah, daya paduan pun ke bawah lah. Dia sama sebab F bersamaan dengan MA. F bersamaan dengan MA. Okey, jadi kita nak cari R, nilai R. Ini kita nak cari. Okey, kita nak cari W, kita boleh cari iaitu W bersamaan dengan mg. 2 ni adalah 2 kg, 9.81 ni adalah pecutan graviti. Okey, 9.81 pecutan graviti. Kemudian kemudian kita akan dapat nilai W, berat bagi buah kelapa ni adalah 19.62 Newton. Okey. Ini dekat sini. Okey, dekat sini. Okey.
Dekat sini kita F bersamaan dengan okey W tolak dengan R. Okey, dalam kes ni sekejap lagi kita tengok kenapa W tolak R? W tolak R. Sebenarnya kita kena tengok daya paduan dia ke mana. Kalau daya paduan dia ke bawah, okey, maksudnya W ni lebih besar. Jadi W tolak dengan R. Kalau daya paduan ke atas macam roket, R tolak W. Okey. R tolak W. Kes ni adalah melibatkan objek yang bergerak. Kalau sebelum ni kita tengok paksi kalau atas positif, bawah negatif. Kanan positif, kiri negatif. Okey. Untuk yang ni bila kita nak cari daya paduan bagi objek yang bergerak, okey, tengok kalau objek bergerak ke bawah, jadi ke bawah ni apa dia? W. Okey, daya W. Jadi W tolak dengan R. Okey. Jadi F ni iaitu nilai kita dah dapat tadi pada soalan sebelum ini iaitu 18. Okey. Sama dengan W tadi ni kita kira sini 19.62 tolak dengan R. R ni adalah rintangan udara. Jadi bila kita pindah ke sebelah sana, kita akan dapat nilai akhir dia 1.62 Newton. Okey. Ini dah rintangan udara, geseran udara. Okey, ada soalan setakat ini? Ada soalan? Ada tak? Hello. Cikgu, Ya. semalam kan kalau macam cikgu buat tu, cikgu ada tulis arah ke kanan, ke kiri kan? Kalau macam ni, nak kena tulis ke tak payah? Ini tak payah. Okey. Ini kita nak selesaikan masalah daya paduan bagi objek yang bergerak lah. Objek yang bergerak. Objek yang bergerak. Jadi kejap cikgu tunjuk. Sepatutnya cikgu tunjuk yang ni dulu. Okey. Kita tengok situasi ni. Ini objek bergerak. Lift atas dengan bawah. Okey. Simbol merah ni adalah pecutan. Itu arah daya paduan lah. Bila dia bagi tahu pecutan, itu maksudnya daya paduan dia adalah ke atas. Okey. Ke atas. Jadi untuk kes ni daya paduan dia adalah ke atas. Jadi daya paduan dia ke atas. Ini normal lah sebab atas memang nilai dia positif. Kalau yang kita sebelum ni atas positif, bawah negatif. Okey. Jadi dekat sini nilai R lebih besar daripada W. R lebih besar. Kenapa lebih besar? Sebab dia bergerak ke atas. Okey. Jadi R tolak W bersamaan F. F ni adalah daya paduan. Okey. Daya paduan. F juga bersamaan dengan MA. Okey. MA. Okay, situasi lift ni bergerak ke atas. Okey. Ini pegun tidak bergerak. Maksudnya bila tidak bergerak, okey, berat sama juga dengan tindak balas normal ke atas. Okey. Sama nilai dia sama besar. Okey. Jadi W tolak R akan dapat kosong. Okey. W tolak R bersamaan sama dengan kosong. Okey. Dapat kosong. Okey. Jadi R sama dengan W lah. Okey, yang ni. Okey, tengok situasi yang ni. Dia bergerak ke bawah. Okey. Dia bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah. Jadi nilai W ni lebih besar daripada R. Maksudnya berat ni lebih ke bawah. Bila lebih ke bawah, jadi dia bergerak ke bawah lah. Daya paduan dia ke bawah lah. Okey. Jadi untuk cari daya paduan ni, W tolak dengan R. Kan kita kata sini negatif kan. Sebelum ni negatif, sini positif. Dalam kes untuk kita selesaikan masalah daya paduan ni, kita tengok daya paduan dia ke mana. Kalau dia ke bawah, jadi kejap. Okey, ke bawah maksudnya nilai daya ke bawah tu lebih besar daripada daya ke atas. Jadi yang besar tolak yang kecil. Daya paduan, okey, sama dengan W tolak dengan R. Okey, W tolak dengan R. Jadi F ni juga bersamaan dengan MA. Okey, MA, W tolak dengan R. Ini cikgu nak cerita. Sepatutnya bila cerita ini baru kita boleh pergi pada soalan yang ini. Okey, cuma yang semalam punya, okey, kita mempertimbangkan, okey, mempertimbangkan bila kita nak tengok daya paduan, okey, kita nak cari daya paduan. Okey, atas, okey, atas positif, bawah negatif, kanan positif, kiri negatif.
Okay, kita nak mempertimbangkan bila kita nak cari daya paduan. Kita nak cari daya paduan. Yang KIS ni daya paduan dia dah bagi tahu. Dia dah bagi tahu, dah ada dah daya paduan dia ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Jadi kita kena pertimbangkan daya mana yang lebih besar. Kalau daya paduan dia, okay, contohnya kalau kita ada objek, okay, cikgu conteng-conteng je kat mana-mana ni. Kita ada kat sini, so pecutan dia ke sini. Maksudnya daya paduan dia ke sebelah sini. Contoh sini F1, sini F2. Jadi daya paduan dia F bersamaan dengan F1 tolak dengan F2. Tapi kalau bagi KIS objek, okay, ada dua daya, okay, A ke kiri, okay, F2, F1. Jadi daya paduan dia adalah F2 tolak F1. Dalam KIS ni kita pertimbangkan, kita tak tengok kiri kanan positif, kiri negatif. Sebab dia dah ada daya paduan dia. Okay? Daya paduan tu dah ada. Jadi dekat sini F2 lebih besar daripada F1. Jadi F2 tolak F1. Yang ini pula F1 lebih besar daripada F2. Kenapa nilai lebih besar? Sebab dia bergerak ke sebelah kanan. Jadi nilai ni dah besar lah. Okay? Dah besar daripada ni, sebab tu dia bergerak ke kanan. Kalau dia bergerak ke kiri, maksudnya ini lebih besar daripada ini. Okay? Jadi kita pertimbangkan yang ini. Tapi yang semalam ni kita nak cari arah daya paduan. Nak cari daya paduan. Okay? Jelas? Jelas, cikgu. Okay. Sekejap tengok ada soalan ke? Tak ada. Okay. Kita sambung sedikit lagi. 8.16 dah. Kita ada 2 soalan lagi kot. Okay. Yang ni baru kita jumpa situasi bagi lift. Pengiraan ni nak faham kena banyak buat soalan. Okay. Okay. Seorang penumpang berjisim 60 kilo. Okay. 60 kilo. Orang ni berat dia 60 kilogram. Jisim dia 60 kilogram. Yang pertama, gambar rajah bebas, jasad bebas, menggunakan simbol. Dia dah bagi W untuk berat, R untuk tindak balas nombor. Okay. Soalan yang pertama. Yang kedua, hitungkan magnitude. Sama, bila magnitude adalah nilai. Okay. Apabila lift dalam keadaan pegun, okay, bergerak dengan hal laju dengan pecutan 1.2 dan bergerak dengan hal laju seragam 8 meter per saat. Okay, jadi, kita tengok jasad bebas. Gambar rajah jasad bebas. Jadi situasi ni lift ni bergerak atas bawah je. Dia tak kiri kanan. Dia tak bergerak ke kiri ke kanan. Jadi bila ke atas ke bawah, kita pertimbangkan objek yang bergerak ke atas ke bawah. W. Okey, satu lagi R. Biasa ni 2 markah kalau dalam soalan. Anak panah mesti ada arah dia dengan simbol. Okey, simbol. Simbol ni dia dah bagi tahu W ni adalah berat. Ni berat. R tu adalah tindak balas nombor. Okey. Jadi ni biasanya kita boleh dapat 2 markah. Sekarang kita nak cari nilai pula. Magnitude ni adalah nilai. Okey. Tindak balas nombor. Okey. Situasi pertama, dia kata keadaan pegun. Bila pegun sahaja daya paduan adalah kosong. Okey ni. Bila sahaja dia berkata pegun. Sebab tu kadang-kadang dalam soalan tu dia cerita kat situ je. Tetapi membawa maksud kepada perkara yang lain. Konsep yang lain. Daya paduan dia kosong lah bila objek tu pegun bagi keadaan lift ni. Okay. F sama dengan kosong. Jadi bila sama dengan kosong, pada masa yang sama, iaitu R sama dengan W. Sama besar lah nilai dia. Okay. Kalau sini 60. Kan 60 di jisim dia. Okay. 60 darab 9.81 lah. Okay. Lebih kurang 60 darab dengan 10, 600. Lebih kurang 600 Newton. Jadi atas pun lebih kurang juga. Okay. Sama. Jadi R, nilai R ni sama dengan mg. Kenapa mg? Sebab W kan sama dengan mg. Okay. Nilai formula dia W bersamaan dengan mg. Jadi bila kita pergi step yang pertama, yang kedua R sama dengan W, yang ketiga mg. Jadi kita terus kira. Jadi kita dapat dekat sini nilai R, tindak balas nombor pada keadaan pegun adalah 588.6. Sebab bawah sama, atas pun bawah. Bawah sama, atas pun sama. Jadi bawah nilai dia 588.6 Newton. Atas pun sama
588.6. Allah. 588.6 Newton, nilai sama. Okey, itu keadaan penggun. Okey, dia kata soalan yang kedua pula, pecutan 1.2 bergerak ke atas. Okey, bergerak ke atas. Okey, cikgu padam dulu. Okey, situasi yang kedua adalah dia bergerak ke atas. A, maksudnya daya paduan atas lah. Okey, atas. Okey, atas, daya paduan dia ke atas. Bila ke atas, situasi dekat sini R lebih besar daripada W. R ni lebih besar sebab dia bergerak ke atas. Okey, jadi daya paduan dia adalah F bersama dengan R tolak dengan W. Cikgu buat dekat sinilah soalan nombor 2. Okey, daya paduan sama dengan R tolak W sebab R lebih besar daripada W. Okey, kenapa lebih besar? Sebab daya paduan dia adalah ke atas. Okey. Ni sama dengan ini. Cuma diterbalikkan. Jadi F paduan juga bersama dengan MA. Okey, hukum Newton yang kedua. Okey. Kita salin balik. Kemudian MA. Okey, M jisim kita dah ada 60. Okey. A tadi pecutan 1.2. Jadi kat sini 60 darab dengan 1.2. Okey, R ni kita nak cari. W kita, okey, dah dapat tadi ni W. Okey, berat ni dia tak berubah. Berat ni dia tak berubah. Memang inilah nilai dia. Okey, jadi 588.6. Jadi kita pindahkan sebelah sana. Kita dapatlah jawapan 660 Newton. Okey, tengok situasi cikgu kira tadi. Bila kita tentukan dulu daya paduan ke mana. Jadi kita tengok. Ini yang pertama. Lepas tu R lebih besar daripada W. Kita tolak saja daya paduan. Iaitu R tolak W. R tolak dengan W. Okey. Lepas tu F ni juga bersama dengan MA. Hukum Newton kedua. MA. Jisim pecutan. Okey. Soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Bergerak dengan halaju seragam iaitu 8 meter per saat. Pecutan graviti kita ambil kira. Okey. Kita ambil kira sebagai 9.81. Okey, ini halaju seragam. Tadi kes tadi yang tadi bila halaju seragam pecutan dia kosong. Okey. Okey, pecutan dia kosong. Okey, soalan nombor 3. Dia kata situ halaju seragam. Situasi kalau seragam, pecutan A V tolak U bahagi T sama dengan kosong. Tak ada pecutan lah. Kosong. Jadi bila tak ada pecutan, F paduan, F bersamaan dengan MA, bila nilai, kejap. Okey. Bila nilai A kosong, ini kosong. Jadi daya paduan dia kita akan dapat kosong. F sama dengan kosong. So daya paduan dia kosong. Bila kosong, kes ni sama juga R bersamaan dengan W. Okey. Jadi R sama dengan W. W kita dah dapat tadi. Jadi sama juga R sama dengan 588.6 Newton. Okey. Kita dapat sama. Tengok. Fizik ni dia cerita yang pertama bila dia beri maksud halaju seragam, kita kena tahu halaju seragam. Bila halaju seragam dia ada kaitan dengan pecutan. Pecutan kalau halaju seragam ni kosong lah. Tak ada pecutan. Bila kosong, daya paduan iaitu formula dia F bersama dengan MA, A kita ganti dengan kosong, akan dapat nilai F sama dengan kosong. Bila F sama dengan kosong pula, kita pertimbangkan, okay, iaitu R bersamaan dengan W. Ini. Jadi dia pergi satu-satu. 1, 2, okay, 3 dan yang keempat. Situasi yang keempat. Bila situasi yang keempat, kita carilah nilai W yang kita senang nak cari, iaitu W bersamaan dengan mg. Okey, boleh? Lepas ni nak buat ulang kaji, ingat balik penerangan cikgu. Okey, jadi nak buat soalan kejap lagi. Okey, berpandukan contoh dalam buku teks. Senang, rujuk buku teks, ingat balik penerangan cikgu. Okey, ada soalan setakat ini. Kita ada satu soalan lagi. Satu soalan lagi ni kena pergi cepatlah. Ada soalan? Tak ada. Okey.
Kita pergi soalan yang terakhir dalam buku teks. Okey, contoh yang ketiga ni kalau ikutkan muka surat 12. Okey, sebenarnya yang ini dia kena tengok, kena teliti ni. Kita ada 5 minit lagi. Okey, kita cuba cepat. Jisim 1.2 kg. Hari ni tak ada quizzes tak ada quizzes. Cikgu akan bagi soalan sahaja. Sekejap, soalan ada tak? Mana soalan ni? Soalan semalam tak mana? Mana soalan semalam ni? Okey, soalan nanti cikgu bagi dari Telegram lah. Okey, kita pergi. Yang ini, okey, ditarik oleh sebuah pemberat. Okey, ada pemberat. Okey, melalui sebuah tangkal. Ini ada takal. Okey, troli itu bergerak dengan pecutan 4 meter per saat. Okey, bila dia kata bergerak, mesti dia bergerak ke sana, ke kanan. Okey, pecutan dia. Okey, menentang geseran. Oh, 6 Newton. Okey, maksudnya dekat sini dia ada satu lagi. Okey, R. Okey, FR lah. Sebab dalam buku ni dia tulis FR. R ni resisten geseran, rintangan. Resisten ni rintangan maksud dia. Okey, menentang sebanyak iaitu 6. Okey, lakarkan gambar rajah jasad bebas, okey, jasad bebas, troli dan pemberat. Dua-dua. Okey, kita pergi kepada troli dulu. Troli ni dia duduk atas meja. Jadi bila atas meja dia ada dua daya paksi Y iaitu R dekat atas tindak balas normal oleh meja, yang ke bawah ni adalah berat. Okey, itu atas bawah paksi Y. Paksi X pula, okey, paksi X, okey, di sebelah kanan T. T ni maksud dia tegangan tali, tension. Okey, tension. Tension tegang kan. Okey, FR ni daya rintangan. Okey, daya geseran. Okey, itu adalah jasad bebas bagi troli. Kita tengok bagi objek pemberat pula. Jadi, objek pemberat ni dia hanya ada dua saja, atas dengan bawah saja. T ni adalah disebabkan oleh ketegangan tali. Yang bawah ni adalah disebabkan oleh berat. Dia guna B ataupun W pun boleh. Cuma dekat sini dia nak bezakan sebenarnya W di sini dengan W sini. Okay, kalau kita guna W takut confuse. Satu lagi boleh guna juga W1, W2. Okay. Okay. Jadi, itu soalan yang pertama kita dah tengok. Soalan yang kedua, bandingkan berat troli dengan tindak balas normal. Okay, kita bandingkan. Okay. Sebenarnya dia objek ni dia tak bergerak atas bawah. Troli ni dia duduk atas meja, dia tak bergerak pun atas bawah. Bila tak bergerak, maksudnya daya paduan bagi paksi tegak, paksi Y adalah kosong. Okay, kosong. Jadi bila kosong, situasi dia adalah sama. Okay, troli tu dia tak bergerak atas bawah. Okay, dia bergerak hanya ke kanan. Okay, jadi atas bawah tak bergerak, so daya paduan dia adalah kosong bagi paksi tegak. Daya paduan bagi paksi tegak kita cerita dekat sini. Okey, kosong. Bila kosong adalah berat troli sama dengan tindak balas normal. Simple macam tu saja. Okey, jadi daya paduan ni kita ada dua paksi, satu paksi Y dengan paksi X. Okey, paksi X dengan paksi Y. Okey, jadi atas bawah dia tak bergerak. Okey, soalan C, hitung daya paduan yang bertindak ke atas troli tu. Jadi daya yang atas bawah tadi memang kosong lah. Jadi sekarang kita nak cari dia bergerak ke kanan tadi kan. Jadi hukum Newton yang kedua, daya paduan F sama dengan MA sahaja. Kita menggunakan formula. Kena ingat ni formula ni. F bersamaan dengan MA. Okey. Jadi M 1.2, A pecutan dia dah bagi tadi. Okey, 4. Jadi darab kita akan dapat 4.8 Newton. Ini daya paduan bagi troli ni. Okey, soalan yang D, hitungkan tegangan benang yang menarik troli ni. Maksudnya ni T ni. Dia suruh cari T yang ini. Okey, dia suruh cari T. Kita tengok T dengan FR. Okey, bila dia bergerak ke sebelah kanan, okey, troli ni troli. Troli. Okey, ini ketegangan tali. Ini sebelah sini adalah FR. Ni cikgu lukis balik. So, pecutan ataupun daya paduan dia ke kanan. So, dekat sini bila dia kata ke kanan, T lebih besar daripada FR. T ni lebih besar daripada FR sebab dia bergerak ke kanan. Jadi, daya paduan dia F bersamaan dengan T tolak dengan FR.
Okey, kat mana? Kalau dalam ni, dia cerita ni dekat sini. F paduan ni kan, ini. T tolak FR. Maka, okey, T sama dengan F tambah FR. Ni sebenarnya dia pindahkan ke sebelah sana. Okey, jadi kita nak cari T soalan dia. So, T sama dengan, okey, F kita ganti. Nilai F ni kita dah dapat 4.8. Okey, tambah dengan, okey, FR. FR dia dah bagi ni, geseran 6 Newton. Jadi 4.8 tambah dengan 6 sahaja kita dapat 10.8 Newton senang. Okey. Tengok balik. Lepas ni kena ulang kaji baru insya-Allah boleh faham. Ni dengar saja kan. Jadi lepas ni kena tengok balik. Soalan E, sikit lagi. Oh, 8.5 dah. Okey. Pecutan. Oh. 5 step Cikgu Nurita dah panggil. Okey. Soalan E boleh tengok, cuba fahamkan. Okey. Okey, yang ni cuba sendirilah. Ada 2 lagi. Okey, tegangan dengan ni. Jadi cuba fahamkan. Okey, cuba fahamkan, cari jawapan. Okey. Ada soalan setakat ni sebelum cikgu tamatkan kelas pada hari ini? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, cikgu akan bagi latihan. Okey. File cikgu akan bagi pada Telegram kelas kejap lagi. Okey. Buat dalam buku latihan. Okey. Ada? Yang lain ada soalan tak? Oh, kehadiran. Lupa. Okey, kehadiran. Lupa nak masukkan. Okey. Dekat ruangan chatting, masukkan kehadiran hari ini. Okey, boleh isi kehadiran. Okey, isi kehadiran. Okey. Kalau tak ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan, setakat itu saja. Okey, boleh mula apa tu? Left group. Boleh mula bukan left group, boleh left Google Meet. Okey, kita jumpa lagi kelas pada minggu hadapan. Kita ada hari Rabu dan hari Khamis untuk subjek fizik. Okey, terima kasih semua. 27 orang yang masuk kelas hari ini. Okey, terima kasih semua. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.